Seterusnya, ciri-ciri permainan kanak-kanak 4 hingga 6 tahun. Ya, ada 5. Yang pertama ialah aktiviti yang menyeronokkan dan bermakna. Permainan yang menyeronokkan dapat meningkatkan motivasi kanak-kanak untuk belajar dan menambah perputaran mereka. Yang kedua, bersifat aktif dan melibatkan pergerakan fisikal. Aktiviti seperti berlari, melompat, menyusun objek, atau bermain dengan bahan manipulatif membantu mengembangkan kemahiran motor kasar dan motor halus mereka. Yang ketiga, menggalakkan interaksi sosial. Anak-anak pada peringkat ini belajar cara berkomunikasi, bekerja sama, dan berfungsi mainan dengan teman sebaya mereka. Yang keempat, merangsang imajinasi dan kreativitas. Contoh permainan ini adalah seperti lakonan dan bermain peranan yang membolehkan anak-anak menggunakan imajinasi mereka. Yang kelima, selamat dan sesuai dengan tahap perkembangan. Guru perlu memastikan bahan dan peralatan yang digunakan tidak berbahaya serta sesuai dengan keupayaan kanak-kanak. Seterusnya, bagaimana ia menyokong perkembangan holistik yang merangkumi aspek fisikal, kognitif, bahasa, dan sosio-emosi. Bagi fisikal, ia membantu menguatkan otot dan meningkatkan koordinasi badan kanak-kanak. Kognitif, ia membantu kanak-kanak berpikir, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Dalam bahasa pula, membantu kanak-kanak dapat untuk berinteraksi, berkomunikasi, bertanya soalan, memberi arahan, dan memberi ide. Dan yang terakhir, sosio-emosi. Melalui permainan kumpulan, anak-anak dapat belajar bekerja sama, berfungsi mainan, menunggu giliran, serta memahami perasaan orang lain. Oke, bagi bincangkan bagaimana aktiviti permainan selaras dan dengan KPM 2026 dan kenal pasti standar pembelajaran yang berkaitan ialah yang pertama, aktiviti permainan yang dirancang adalah selaras dengan kurikulum standar prasekolah kebangsaan SPK 2026 karena pembelajaran melalui bermain menyokong perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Bukan itu saja, aktiviti permainan yang menyeronokkan dan melibatkan bergerak fisikal ini membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar serta motor halus. Selain itu, aktiviti permainan berkumpulan menggalakkan kerjasama dari segi tunjang komunikasi serta tunjang keterampilan. Jadi, karena anak-anak dapat belajar berinteraksi dengan rekan lain. Hal ini karena anak-anak belajar berinteraksi dengan rekan supaya berfungsi menunggu giliran dan menyatakan ide semasa bermain. Dan terakhir, dari segi standar pembelajaran yang berkaitan ialah anak-anak mampu melakukan gerakan asas dengan koordinasi yang baik, koordinasi yang rakan dan belum selesai aktiviti didapat. Bukan itu saja, tetapi juga dapat menunjukkan sikap bekerja sama dalam permainan berkumpulan. Oleh itu, aktiviti permainan yang dirancang bukan saja menyeronokkan, tetapi juga selaras dengan pertama kurikulum prasekolah untuk membangun potensi anak-anak secara tajuk aktiviti kami adalah misi mencari harta calon rekrutmen. Umur muridnya adalah 6 tahun. Bilangan murid adalah 25 orang. Masa dia adalah 30 menit. Jenjang dia sains dan teknologi. Standar kandungan dia adalah mengenal bentuk asas. Standar pembelajaran bukunya adalah murid dapat mengenal dan juga mematangkan bentuk asas seperti bulat, segi 4, dan juga segi 3. Objektif dia pada aktiviti murid-murid dapat mengenal 3 bentuk asas dengan betul. Kedua, dapat mencari dan juga mengumpul objek mengikut bentuk yang sama. Yang ketiga, murid-murid dapat menyebut nama-nama bentuk dengan keyakinan. BBM kami adalah kad bentuk
Yang langkah 1 adalah selama 10 menit. Guru akan memperkenalkan bentuk asas kepada murid dan juga menunjukkan contoh-contoh objek yang mempunyai bentuk tersebut. Guru juga akan meminta murid-murid menyebut nama-nama bentuk bersama-sama. Langkah 2 yaitu aktiviti utama selama 10 menit. Guru membahagikan murid-murid kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan akan diberikan satu kad bentuk. Guru akan menyembunyikan bentuk-bentuk tertentu di sekitar kelas. Murid-murid perlu mencari harta karun yang mempunyai bentuk yang sama dengan kad yang diberikan. Murid-murid akan mengumpul objek tersebut dalam paku kumpulan masing-masing. Langkah 3 yaitu selama 3 menit. Murid akan kembali barang ke tempat asal dan akhirnya setiap kumpulan akan menunjukkan hasil-hasil yang mereka jumpa. Penutup itu selama 2 menit. Guru akan membuat rumusan-rumusan bahwa terdapat berbagai bentuk di sekeliling kita. Ini adalah dividen kumpulan kami. Ini adalah teknik pemerhatian yang kami gunakan. Yang pertama ialah record dan record. Yang kedua ialah scenarization. So itu saja penerangan daripada kami.